Billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya hamman ibni li sarhan la'alli ablughal asbab as-samawati fa atalli'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'an sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan berkata Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat ilah Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya sebagai seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Surah Al-Mu'min ataupun Surah Al-Ghafir ayat 36 dan juga 37. Yang berusaha Tuan-Tuan Surau, yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau Kampung Tersusun, yang dikasihi para asatizah, Tuan Imam, ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah. Pada malam ni Allah Taala bagi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita menjejakkan kaki kita ke dalam rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah hadir ke rumah Allah ni, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doakan pada malam ni agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu, sama ada dosa yang kita buat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kita doa juga mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat pandemik COVID-19 ini daripada kita, masyarakat negeri dan juga negara kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini saya ulang baca kerana yang lepas kita hanya baca pada ayat 35. Jadi sambungan ayat pada malam ni ialah ayat yang tafsirnya pendek saja, masih lagi berkisarkan tentang dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesar serta rakyat Mesir. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman kepada Musa dengan kesombongan. Allah Taala berfirman kepada Fir'aun dan kesombongannya, pembangkangan serta sikapnya yang mengada-ada dalam mendustakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi sebagaimana yang kita telah baca dalam kuliah yang lalu, Fir'aun ni dia berusaha sedaya upaya menafikan kenabian Nabi Allah Musa alaihi salam dengan berbagai-bagai benda yang dia buat, macam-macam cara helah, tipu daya untuk menafikan Nabi Allah Musa alaihi salam, kerasulan Nabi Musa. Tetapi semuanya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan yang Allah Taala bagi kepada Nabi Musa. Walaupun kita baca dalam riwayat Nabi Musa ni,
dia ada kecacatan pada lidah dia. Lidah Nabi Allah Musa ni pernah kena satu benda yang panah, menyebabkan dia bila berbicara tu tidak jelas percakapan dia. Benda ni dibawa sampailah Nabi Allah Musa wafat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan teman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu Nabi Allah Harun alaihi salam, menjadi peneman kepada Nabi Musa untuk bertutur apa yang dikehendaki oleh Nabi Musa dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam cerita baru kita malam ni kita akan masuk cerita-cerita lain tentang Nabi Musa. Cuma malam ni kita akan cerita sebuah sikit tentang Haman. Haman ni adalah kisah penting dalam cerita Nabi Musa. Setengah ulama menyebut kisah ataupun nama Haman ni disebut dalam Quran sebanyak 6 kali. Dalam Quran kalau tuan-tuan buka daripada Baqarah sampailah surah An-Nas, tuan-tuan akan dapati perkataan Haman itu ada sebanyak 6 kali, dan pertuturan Haman itu dalam surah Al-Mu'min dan surah Ghafir yang kita baca ni ada 2 kali. Diulang pada ayat 24 dan juga ayat 36 yang kita baru baca. Wa qala fir'aunu ya Hammanu. Dan perkataan Fir'aun di dalam Quran tercatat sebanyak 38 kali. Fir'aun ni dalam Quran, mana-mana surah yang ada perkataan Fir'aun ni ada sebanyak 38 kali disebut. Jadi peranan Haman dalam kisah dia, walaupun ayat ni ringkas, tapi ulama bawa cerita Haman ni ialah sebagaimana saya cerita dalam kuliah yang lalu, dalam penceritaan tentang Nabi Allah Musa ni, dia dikepit oleh 2 orang. Satu ialah Haman, ahli politik yang kita panggil apa? Ahli politik yang cerdik, yang kuat mengampu kepada Firaun. Dia memang kaki ampu. Nanti kita akan baca cerita ni. Projek zaman Nabi Musa ni 100% dapat kepada Haman. Dan yang kedua yang diapit oleh kisah Nabi Musa ialah tak dapat lari daripada cerita Qarun. Qarun ni adalah sepupu kepada Nabi Musa, sebelah Qarun ni sebelah ayah. Nabi Musa bin Imran. Imran ni ada seorang adik kepada Imran ni yang sebelah Qarun. Jadi dia sepupu dengan Nabi Musa. Jadi peranan Qarun ialah sebagai orang kaya. Walaupun kita baca Qarun ni pada peringkat awal dia pakai miskin, dia minta doa kepada Nabi Musa supaya jadi kaya. Nabi Musa minta doa kepada Allah sehingga jadi kaya. Dan setelah dia kaya, dia berubah menjadi penentang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan dia dikepit. Jadi makna Firaun dikepit oleh seorang ahli politik, seorang menteri politik dan seorang kaya. Dan benda ni sebagaimana saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu sama dengan tuan-tuan, sejarah cerita-cerita ni dia sentiasa berulang. Ya. Sehingga zaman kita pun benda berlaku, benda yang sama. Orang kerajaan ni dia akan dihimpit oleh ahli politik, dan juga Perdana Menteri ni dia akan dihimpit oleh ahli politik yang menjadi dia punya mastermind. Setiap pimpinan ni mesti ada mastermind. Cuma tuan-tuan suka politik, tuan-tuan mendalami politik. Kalau tuan-tuan tak suka, memang tuan-tuan tak ambil tahu. Ada setengah benci tu tak mau ambil tahu, kan? Jadi setiap kepimpinan mesti ada. Kalau tuan-tuan tengok apa nama, kalau kita ambil yang latest lah, Pak Lah dia ada orang kanan dia, kemudian Mahathir dia ada orang kanan dia, Najib dia ada orang kanan dia, semua orang ada orang kanan dia. Dan biasanya mereka dikepit oleh 2. Pertama, orang kaya, berharta. Tak kira lah Islam kan, Melayu kita kan, Cina ke apa, dia akan kepit ikut. Yang kedua ialah orang politik. Mesti benda ni berlaku, setiap zaman berlaku. Daripada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim ke, zaman Rasulullah sendiri, hatta Rasul kita Muhammad SAW pun, Rasulullah keliling Nabi SAW tu juga ialah orang-orang kaya dan juga ahli politik. Ahli politik yang hebat lah. Cuma beza, ini Islam, ini kafir lah, kan? Ini ikut Islam, ini tak ikut Islam. Kita tengok Rasulullah, macam saya dah sebut hari tu, Rasulullah kiri kanan dia siapa dia? Kiri kanan dia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar hartawan, Sayyidina Uthman hartawan, Sayyidina Umar ahli fikir dan juga hartawan, kan? Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ali, orang cerdik pandai. Mana dia duduk kumpul di situ. Dan sebab tu pemimpin kita tengok bila dia bagi pandangan, ni tak masuklah Rasulullah, kerana Rasulullah dipandu oleh
wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dipandu oleh wahyu. Tapi orang lain apabila dia nak buat satu keputusan, dia nak buat satu perjalanan politik dia, karier politik dia, dia berpandukan orang kiri kanan dia. So cerita Haman Allah Taala sebut 6 kali dalam pengkisahan Nabi Musa ni supaya kita tahu peranan dia. Jadi untuk dalam kisah yang kita nak baca ni ialah bahawa dia memerintah menterinya yang bernama Haman. Siapa perintah? Firaun. Dia memerintah seorang menteri dia bernama Haman untuk membangunkan sebuah syar ataupun disebut dengan dalam Quran disebut beberapa perkataan. Kalau bahasa Mesir lah disebut sya'ah ni. Sya'ah ni ialah bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat. Nak pergi Mesir dia tahu ni sya'ah tingkat berapa. Bangunan ni tingkat berapa, bertingkat. Macam satu bangunan kita boleh kata flat pun boleh, kita boleh kata kondo pun boleh, dia jenis bertingkat. Jadi kata Firaun kepada Haman, dia kata bangunkan kepada aku sebuah bangunan ataupun istana tinggi yang menjulang. Ini yang saya sebut projek yang diberi kepada Haman. Setelah mana dia melobi Firaun, apa lobi yang dia buat? Supaya Firaun diangkat menjadi Tuhan, Firaun diangkat menjadi orang nombor 1 dalam negeri Mesir, dan Musa ditentang. Dia sentiasa memberi pandangan kepada Firaun, Musa macam ni nak lawan dia, Musa macam ni buat. Dia ahli politik. Ahli politik ni kita tahu lah. Kalau kita masuk tandas RM1, ahli politik masuk tandas RM2. Macam saya sebut pada tuan-tuan lah, dia kencing kuat kan, bila dia kencing kuat RM2, kita RM1 kan. Jadi itu peranan Haman kan. Jadi dia sentiasa bagi dorongan. Dan bangunan itu diperbuat daripada batu yang bahan bakunya tanah liat yang indah. Jadi dia cerita macam mana dalam ni, sabar sikit, macam mana proses membangunkan. Mungkin kalau sini sinonim dengan piramid lah kan. Bangunan yang tinggi ni piramid. Jadi kalau ikut penceritaan dia kata asal Firaun ni dia tak suka bangunan-bangunan yang diperbuat daripada batu. Dan di sini dia ceritakan kepada kita bangunan itu diperbuat daripada tanah liat kemudian dibakar. Tanah tadi dibakar, tanah liat tadi dibakar. Jadi tak tahulah kita yang, kalau siapa ada dalam bidang tu mungkin dia boleh kaji lah, adakah teori Quran ini bersamaan dengan hakikat sebenar yang berlaku. Tapi biasanya kita tengok apa yang Quran cerita ni sama dengan apa yang ada. So orang yang dalam bidang tu mungkin dia boleh ambil, mungkin dia boleh baca, boleh ambil sepihan daripada batu di di Mesir tu, adakah dia asal daripada tanah liat yang dibakar. Kalau ikut sini ni cerita dia tarik daripada tanah liat yang dibakar sehingga menjadi gerah kan. Cuma pengalaman saya di Mesir, kalau ikut cerita-cerita orang Mesir, dia kata batu yang asal ada di Qahirah itu ialah berasal daripada nama apa tempat tu? Jauh tu. Bukan, dia dalam Mesir tapi dekat tempat panas sana. Tak main pula. Tuan tanya. Biasa tempat tu orang kulit hitam tu. Jarak dia antara Qahirah dengan situ 1000 kilo. Lebih kurang 1000 kilometer. Atas pada Johor je. Kan? Tak main. Tak apa, saya kalau dia main saya cerita kan. Tak ingat benda nak sebut lah. Tapi saya tak pernah sampai lah tempat ni jauh. Dia kalau nak sampai kena ada duit banyak lah kan. 1000 kilo. Tukar bahan naik pula, tukar nak sampai. Jadi jarak batu tu ialah 1000 kilo. Jenis yang sama tempat lain. Jadi dibawa ke Qahirah kalau ikutlah. Tapi dalam cerita ni tanah yang sama tapi dibakar sehingga menjadi kering, padat. Ayat ni dicerita dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fa'auqid li ya Hamanu ala tini faj'al li sarhan. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Ini yang kita kata dalam Quran ada 6, salah satunya dalam surah Al-Qasas ayat 38 cerita tentang proses dia ialah daripada tanah liat kemudian dibakar kemudian dijadikan bangunan. Dan untuk itu Ibrahim An-Naqai berkata, seorang ulama Ibrahim An-Naqai, dia berkata dahulu mereka membenci bangunan-bangunan yang terbuat daripada batu bata
serta benci menjadikan kuburan daripada batu bata. Wallahu a'lam. Sebelum daripada Firaun buat nama piramid ni, apa tempat dia duduk tak tahu. Kita tak tahu bentuk macam mana dia buat. Tapi selepas daripada Firaun zaman ini, dia mencadangkan kepada pemimpin dia iaitu Haman untuk buat piramid, dan piramid menjadi tempat depa punya maqam. Jadi maqam lah orang Mesir dan orang Arab, maqam ni adalah tempat letak ataupun tempat pernah sampai. Lepas tu ada setengah kita tengok macam mana kita kata maqam Nabi ni saya ada di Syria, saya ada di Jordan, saya ada di Mesir. Sebab istilah maqam itu ialah bukan tempat perkebumian, bukan tempat meninggal, tak semesti. Maqam ni boleh jadi tempat orang tu pernah sampai ataupun tempat orang tu buat, kan, binaan orang tu buat. Jadi boleh sebut sebagai maqam. Jadi dulu kita tak tahu, tapi sejarah dia kita pun tengok dalam National Geographic dan sebagainya. Tu tempat simpan. Sebahagiannya tenggelam. Sebahagiannya tenggelam dalam pasir. Ada yang di sebelah Foyum, satu tempat tu dia tenggelam dalam tasik. Banyak lah kalau cerita nama apa piramid ni, banyak di Mesir. Dan saya tak pernah masuk lah, tapi pernah dekat lah. Sebab bawa satu rombongan, tak pernah masuk dalam piramid. Kawan-kawan ambil lah gambar, dan kita pun tengok dalam jejak Rasul dan sebagainya, suasana dalam tu. Di pada akal manusia hari ni dia termasuk dalam berapa? 7 perkara ajaib 7 ke 9 7 perkara ajaib dalam dunia. Kalau fikir manusia tak boleh buat bangunan sebesar itu, batu sebesar itu, kan, cantum-cantum. Dan firman Allah, la'alli ablughul asbab as-samawati, dan supaya aku sampai ke pintu-pintu, iaitu pintu-pintu langit. Kalau bahasa kita ni yang sesuai untuk ayat ni ialah Firaun ni, dia buat ni bukan tujuan dia nak naik sampai pintu langit. Dia sebenarnya dia nak cambek Nabi Musa je. Cambek ni apa dia? Macam perli je, sebab Nabi Musa punya Tuhan Nabi Musa di langit. Jadi dia buat bangunan tu. Dia kata aku pun boleh buat, boleh sampai tahap kepada Tuhan Musa, boleh sampai pintu langit, kan. Jadi itu tujuan dia buat sampai tinggi tu. Lepas tu kita tengok piramid ni tinggi besar, kan. Padahal kubur ni dia boleh buat je rata, dia boleh buat je bentuk macam mana pun, kan. Tapi teknologi dia, arkitek dia ataupun orang yang jadi mastermind dalam buat piramid ialah Haman. Haman adalah orang yang ditugaskan ketika itu. Kata Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, dan Abu Saleh menyatakan asbabas samawati, iaitu pintu-pintu langit. Pendapat lain menyatakan bahawa asbabas samawati ini adalah jalan-jalan menuju ke langit. Ada satu pendapat kata pintu langit, ada satu pendapat lain mengata jalan-jalan kepada pintu langit, yang dikatakan asbab tu. Jadi kita orang Islam, kita pun tahu langit ni dia ada kunci dia. Dia ada kunci dia. Dalam hadis disebut langit kepada dunia ni dia panggil apa? Baitul, ya tak? Mengaji ilmu ulum Quran dia sebut Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Dan kalau kita mengaji bab proses penurunan Quran, kita akan jumpa kalimah daripada Allah kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah itulah Jibril turun selama 23 tahun secara berasal-asal. Itu nama dia Baitul Izzah. Tuan tanya saya kat mana? Tak boleh nak tunjuk, tak tahu. Pintu langit, kan, ataupun langit dunia, kita tak tahu kat mana kedudukan dia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa atalli'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba, supaya aku dapat melihat ilah Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Jadi nampak tujuan dia buat ni, dia nak bagi tahu kepada Nabi Musa, aku dah naik atas Tuhan hang tak ada pun. Tu tujuan dia buat, semata-mata buat piramid yang akhirnya dia sendiri dikuburkan di situ. Maka tujuan dia buat ni nak tengok tingkat paling tinggi sekali, dia nak tengok Tuhan Musa. Dan kalau ikut kita tengok dalam kajian sains, dia kata piramid ni bila cahaya matahari naik satu tempat, suluh masuk daripada atas tu sampai ke bawah. Dia punya teknologi dia. Macam mana dia buat tak tahu lah. Mungkin zaman lah ni teknologi tu mudah lah, dengan alat-alat yang ada, dengan
kajian-kajian yang kita boleh buat. Tapi zaman dulu bila matahari naik daripada atas boleh nampak sampai bawah. Begitu juga kita tengok kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak yang dipimpin oleh Balqis. Kerajaan Sabak yang dipimpin oleh Balqis, saya dah cerita kepada tuan-tuan tu, bangunan yang Balqis buat itu ada lebih kurang 360 cermin. 360 cermin. Dan setiap kali waktu syuruk, waktu matahari terbit, matahari mula naik, mula menampakkan batang tubuh dia, maka masuk ikut celah-celah cermin itu pancar ke dalam, maka dia pun terus turun sujud kepada matahari, pada cahaya matahari. Itu agama kaum Sabak ataupun agama yang dianuti oleh Balqis sebelum daripada dia beriman kepada Allah melalui jalan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi nak cerita kata kerajaan tu sangat hebat. Pagi tadi pun saya cerita pasal kisah Balqis di Pematang Tinggi. Bagaimana cerita Balqis ni peringkat awal, bila dia tahu Nabi Sulaiman, cerita Hud jugalah, cerita pasal Hud. Bila mana Hud tidak menghadiri satu perjumpaan, satu perhimpunan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dengan bala tentera dia, dengan pengikut-pengikut dia, cek tengok Hud tak ada. Jadi Hud dah pergi satu tempat, yang saya dah cerita kepada tuan-tuan dulu juga. Hud satu burung, kalau kita terjemah hari ini dia adalah burung belatuk. Burung belatuk, sebagai ulama kata dia adalah burung belatuk, yang dia ni dari segi sainsnya, bila dia lalu satu tempat dia tahu kedalaman ayak. Dalam mana ayak tu ada berapa meter bawah tanah, berapa meter bawah tanah. Lepas tu bila dia tebuk pokok, dia tahu sat mana apa dia punya, orang bidang arkitek ni mungkin dia tahulah, bidang engineering, berapa luas boleh masuk, semua tu dia dah ukur siap lah. Berapa kedalaman nak tebuk, dia ukur siap lah. Ini kelebihan yang ada pada Uhud. Jadi bila dia pergi satu tempat nama Sabak, yang berada dalam negeri Yaman ni, Sabak, maka dia dapati ada kaum yang menyembah matahari. Jadi dia patah balik. Bila dia patah balik, dia bagi laporan, ringkas cerita, bagi laporan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun dapat tahu Nabi Sulaiman nak serang kerajaan Sabak. Maka bila dapat tahu, dia buat turun surat kepada kerajaan Sabak. Sulaiman minta Balqis menghadap dia. Balqis tak menghadap lagi. Balqis hantar rombongan yang hantar barang-barang dan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Yang dalam tafsir cerita hantar hadiah, mah, permata, macam-macam lah, supaya Sulaiman tak serang dia. Kalau bahasa dah ni panggil apa? Rasuah kan? Bagi rasuah supaya Sulaiman ni kendor lah, ambil duit apa semua ni, tak serang dia. So apa Nabi Sulaiman buat? Sulaiman bagi tahu dalam tu, irji', bagi balik. Dia kata apa yang Tuhan bagi kepada aku ni lebih berharga daripada apa yang nak rasuah aku. Jadi dia hantar balik. So hantar balik. Lepas tu berlaku dua dialog cerita dalam Quran. Yang pertama dialog di antara Ifrit dan juga Nabi Sulaiman, di mana Ifrit ni ialah jin haluan kiri. Kalau bahasa kita jin pembangkang kan, jin haluan kiri. Jadi Ifrit ni dia kata kat Nabi Sulaiman, dia kata, Sulaiman, hang tak payah pergi sana perang dengan Balqis, tapi aku akan bawa dia punya istana, bawa mai depan hang. Sebelum daripada hang bangun daripada kursi, istana tu akan sampai depan. Jadi Ifrit dia bagi satu bodek lah juga ni. Tak, dia bagi satu pandangan dia kata Nabi Sulaiman duduk atas satu singgasana. Wallahu alam macam manalah singgasana tu. Dan akhir sekali Nabi Sulaiman ni, kita baca sejarah, dia mati pun di singgasana juga. Bila dia pegang tongkat dia, siapa pun tak tahu dia mati. Tapi bila anak-anak makan tongkat dia sengguk lah lebih kurang. Tersengguk daripada anak-anak makan tadi, pun tahu kata dia mati. Kan? Baik, balik cerita tadi. Jadi Ifrit bagi cadangan macam tu, maknanya takdan dia bangun istana tu dah sampai depan. Istana Balqis yang kita cerita ada 360 cermin tadi. Jadi datang satu orang lagi juga, dipanggil sebagai ahli kitab. Saya pun sebenarnya kalau ikut Nabi Sulaiman ni, Nabi Musa dulu lah kan. Jadi dia berpegang kepada kitab. Saya pun tak pasti yang dia tuan-tuan Cik Malik, kedudukan antara Nabi Sulaiman, sebab dia kata yang tu sebagai ahli kitab. Dalam Quran pun sebut sebagai ahli kitab. Mungkin kitab agama terdahulu ataupun kitab Taurat. Jadi nanti kalau kita balik cek kedudukan tu, Nabi Musa tu kan, orang nyanyi balik kan, nyanyi lagu Nabi Musa tu kan, Musa tu baru Sulaiman kan, tidak?
apalah balik ni kecil kan. Saya pun tak ingat ni kena cerita kat anak kita marah kan. Pak tak ingat lagu 25 Nabi. Jadi ahli kitab tadi kata jangan. Dia kata tak apa. Dia kata tak payah ikut arahan Ifrit. Dia kata aku akan bawa istana tadi ke depan kamu wahai Sulaiman sebelum mata kamu kejip. Sebelum mata tu bawah ni, mana second lah, 1-2 second lah kan. Mana sebelum kejip mata tu istana tu sampai. Dan akhirnya itu yang diterima oleh Nabi Sulaiman. Kerana kawan tadi dia pakai doa. Tak tahulah power tak power doa dia, kerana boleh bawa istana Balqis itu sampai. Jadi sana ada cerita pasal nama apa, orang kiri kanan lah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa atalli'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba, supaya aku dapat melihat ilah Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Dan ini merupakan ungkapan kekufuran dan pembangkangan Firaun. Jadi dia sebut ni adalah sebagai tanda ingkar dia kepada Tuhan Musa. Dia kata apa? Supaya aku dapat memandang dan melihat Tuhan Musa. Jadi tujuan dia buat tadi, dia dapat duduk di atas, dia dapat melihat Tuhan Musa. Dalam satu riwayat saya baca dalam tafsir lain dan kitab lain lah, dia kata wallahu a'lam itu kisah Israiliyat ataupun tak. Dia kata dalam cerita tadi dia kata Firaun naik sampai ke atas, kemudian dia minta pembesar-pembesar dia buat macam satu pedang. Kemudian pedang itu diletak darah, kemudian dia turun, kemudian dia beritahu kepada rakyat dia, inilah darah Tuhan Musa. Ini wallahu a'lam, dia mungkin Israiliyat dan sebagainya, tapi ada kisah ni dicerita. Baik. Dan di mana menganggap Musa sebagai pendusta, bahawasanya telah diutuskan Allah kepadanya. Jadi tujuan dia buat tu hanya nak beritahu kepada orang bahawasanya Nabi Musa ni pendusta, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Itu je tujuan dia buat bangunan tadi. Kaya tak kaya, kan? Buat tu semata-mata nak nafikan Nabi Musa. Dan kemudian yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabil. Dan demikianlah dijadikan Firaun memandang perbuatan yang buruk itu baik. Bila Allah Taala buat macam tu, maknanya hidayah ni takkan masuk. Kita buat satu benda jahat tapi kita rasa baik, kan? Ramai yang ni kita tengok orang jadi macam tu lah. Dia buat jahat dan semua orang nampak dia buat jahat, tapi dia tetap rasa dia baik. Dia tetap rasa dia buat tu betul. Ini tanda dia hidayah Allah Taala dah tak boleh masuk lah. Habis. Tak. Tentang Rasul lawan, tunjuk mukjizat lawan, debat dengan Taurat kalah, debat cara akal kalah. Tapi keras juga. Akhir hidayah Allah Taala tak turun, dan dia sentiasa nampak apa yang dia buat itu baik walaupun salah. Dan dia dihalangi daripada jalan. Ini yang kita kata petunjuk tadi dah habis. Wasudda, ditutup daripada wasudda anis sabil, daripada petunjuk Allah. Tak dapat dah petunjuk. Ditutup. Iaitu dengan perbuatan itu bermaksud memberikan kepada rakyatnya bahawa dia telah membuat sesuatu yang sampai kepada pendustaan Musa. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Dan kata Ibnu Abbas dan Mujahid berkata kecuali hanya membawa kerugian. Jadi tipu daya dia ni buat bangunan besar-besar lawan Firaun dan semua, akhir sekali merugikan dia. Tak ada apa-apa yang untung pada Firaun. Wallahu a'lam. Kita sambung ayat 38, 39 dan juga ayat ke-40 daripada surah Al-Mu'min. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambung pengajian kita dengan kitab Bahrul Mazid jilid 12. Apa makna rumah sama? Rumah jelas. Lepas surah Ibn Sina biarlah kita ni lepas baca tajuk syurga neraka dan 18. Yang terakhir saya tanda ialah pada muka surat 183. Tadi 183. Tuan boleh tengok pada muka surat 185. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Daripada Jabir bin Abdullah katanya
Sesungguhnya Nabi kita itu mendapat bala yang tiada seorang daripada bala sepertinya, seperti lapar perut dan mahu dibunuh orang pada masa ia dalam negeri Mekah. Jadi soneh kita Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata ujian yang kena kepada kita ni dari segi dakwahnya apa sebagainya, kalau nak banding dengan Nabi ni jauhlah, jauh. Walaupun kita diugut dengan bunuh pun ada juga, tapi tak pernahlah lapar sampai 2-3 bulan tak makan makanan masak, kan? Tak pernah berlaku kepada kita macam tu. Maka dengan sebab itu mahu dibunuh orang dan dapat izin keluar negeri Mekah ke negeri Madinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat kitab lah. Itu tuan kata saya tambah. Yang ni dia cerita pasal hijrah Nabi. So kalau siapa berpahaman Nabi hijrah itu kerana Nabi adalah pelarian, dia silap. Sangat silap. Ini tak katakan siapa-siapa, kita hak mengaji ni kita kena faham lah. Nabi dia hijrah dengan izin Allah. Allah suruh. Bila Allah suruh, dia bukan makna dia pelarian. Tak, pelarian kita sendiri buat keputusan. Kita nak lari daripada tempat kita, betul tak? Nabi, kalau kita istilahkan sahabat-sahabat lain, mungkin boleh sikit lah, kan? Tapi tak juga, sebab sahabat-sahabat lain pergi Habsyah, sahabat-sahabat lain pergi Madinah atas arahan Nabi, pun tak boleh panggil pelarian juga. Kalau tuan-tuan nak faham pelarian pun, kalau tuan-tuan kata, "Dak Ustaz, sahabat-sahabat pelarian." Tak juga, dia pun bukan pergi atas kehendak dia pun. Dia pun pergi atas arahan Nabi. Dan Nabi tak bergerak daripada Mekah ke Madinah selepas turun ayat hijrah. Tuan-tuan carilah ayat hijrah. Mana Allah suruh Nabi hijrah, baru Nabi keluar hijrah. Kan? Jadi kalau kita guna siapa-siapa lah yang guna istilah macam tu tak sesuai lah. Melainkan kalau dia mengaji, bagi faham apa makna hijrah Nabi. Kan? Baik. Kalau tidak, Sayyidina Umar tak pekak lah. Tak maaf bahasa kasar sikit lah. Tak pekak lah ambil itu sebagai kalender hijrah. Kan? Satu peristiwa besar. Bagi sahabat-sahabat itu adalah satu peristiwa besar. Sebab tu dia ambil tarikh hijrah Nabi itu sebagai permulaan kalender hijrah. Sedangkan bulan Muharram, Safar semua ni, bulan ni ada lama dah. Bulan ni ada daripada Allah Ta'ala cipta bumi ni, 12 bulan ni, tak ubah 12 bulan ni. Kan? Cuma Sayyidina Umar ambil perkiraan. Sampailah hari ni jadi 1442. 1442 ni ialah tarikh keramat lah yang orang dah bincang hari ni. Tuan-tuan rajin dengar. Saya tak larat dengar. Dan seorang member saya tu Lani duduk di Rusia. Member satu kelas masa di sekolah Teluk Tawak dulu. Dia polis, tapi bahagian bahagian apa? Kapal terbang ni. Dia polis kapal terbang lah. Lani dia duduk di Rusia, baru balik dia baru ni sebab PKP ya. Dia dah 6 bulan duduk di sana. Saya pun tak tanya panjang lah dia pun bahagian dia SB ke apa tak tahu lah. Tapi dia cukup suka hantar kat saya video pasal Imam Mahdi. Saya ingat ada dah 10 belah-belah dia hantar. Tapi semua dia ambil yang Indonesia lah. Yang Indonesia ni dia hantar. Jadi saya pun tengok jugalah video-video tu semua. Macam-macam ustaz cerita. Antara yang top lah ni cerita pasal 1442 ni. Satu orang ustaz di Indonesia nama Ustaz Zulkifli. Dan boleh cari lah nama dia, Ustaz Zulkifli ni. Dia cerita tentang tarikh 1442 ni ialah satu tarikh yang telah sampai kepada 100 tahun. Sebab kita tengok Osmaniyah jatuh 1342. So yang ni 1442, 100 tahun cukup. Kemudian dia ambil juga 1442 ni tentang saya pun pernah cerita kepada tuan-tuan bagaimana kajian. Dia benda ni kajian ya, dia kita tak boleh nak tetap akan berlaku macam ni, tak boleh. Dia berdasarkan hadis Nabi. Dia pun kaji hadis Nabi juga. Dia pun kaji tentang alamat kiamat juga. So kita tak boleh nak letak satu secara tepat. Tapi perkiraan dia kira tentang gerhana bulan, gerhana matahari yang berlaku tahun 1981. 1981 ada satu gerhana berlaku dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tahun 1981 tu, gerhana bulan, gerhana matahari berlaku serentak, bukan serentak. Dalam bulan Ramadan tu berlaku 2 gerhana. So itu dia antara satu hadis Nabi yang menceritakan tanda-tanda kelahiran Al-Mahdi. So dia kira kalau tahun 81 tu kali terakhir, ataupun dalam tu dia slash lah 81 ataupun 82 tu adalah tarikh kelahiran Al-Mahdi. So makna tahun 2020 umur Imam Mahdi dikira, kalau kira 81, so umur dia lah ni tahun ni ialah 39 tahun. So 2021 umur dia 40 tahun. Dan kita baca dalam hadis Nabi 40 tahun adalah umur Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan digambarkan umur itulah dia akan
diangkat, dibayar. Wallahu alam. Saya nak cerita panjang-panjang nanti takut tuan-tuan kata apa ustaz cerita kami tipu kan. Saya pun tak boleh nak cerita bagi betul-betul. Cakap bagi bayangan cukup. Bayangan ni supaya kita get ready lah. Kita get ready. Mungkin perkara tu dekat dengan kita. Sebab tidak ada dah khalifah selepas daripada penutup dunia ni melainkan kedatangan Al-Mahdi. Itu penutup khalifah. Selepas tu bila datang Nabi Isa tak jadi khalifah dah. Nabi Isa mengikut agama tabi' ataupun mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ketika tu kita tengok dalam dunia ni dah tak ada dah agama lain selain daripada Islam dan juga Yahudi. Nanti ada dua agama yang tinggal. Yahudi dan juga Islam. Sebab Kristian semua akan masuk Islam. Sebab tu kalau kira Yahudi dengan Kristian dia pun lebih dekat dengan kita, terutamanya Ortodok dekat dengan kita. Dan ketika Nabi Isa turun nanti kita baca dalam hadis, dia patahkan salib, kemudian dia bunuh khinzir, kemudian dia bawa orang Kristian ini balik kepada Islam dan sebagainya. Yang tinggal waktu itu Yahudi. So peperangan di akhir zaman nanti hanya berlaku di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Sebab tu kita tak baca adakah kita perang dengan Kristian, tak jumpa. Kita akan perang dengan Yahudi. Itu cerita tu satu kisah yang panjang. Baik. Saya berhabis 106 lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila Nabi sampai ke negeri Madinah, maka keluar lari orang Quraisy sertanya Sayyidina Bilal dengan sedikit makanan terkepit celah ketiaknya. Jadi dalam hadis ni diceritakan Nabi berkongsi makan dengan Sayyidina Bilal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahadun wa laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini yaumin wa lailatin wa ma li wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwafihi itu Bilal. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lagi kadamnya namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya aku sudah kena takut orang-orang kafir pada masa keluar aku daripada Mekah berpindah ke negeri Madinah kerana menyampaikan apa titah Allah, dan tiada seorang pun ditakuti seperti aku, dan demi sesungguhnya disakiti akan daku oleh orang-orang kafir pada masa menyampaikan suruh Allah di dalam masa aku tinggal di Mekah, dan tiada seorang pun kena sakit orang seperti kena disakiti aku itu, dan demi sesungguhnya telah datang ke atasku bala 30 hari daripada antara hari semalam itu tiada bagiku dan tiada bagi Bilal makanan yang boleh dimakan akan dia oleh mempunyai hati, yakni jiwa, melainkan suatu yang disembunyikan dia di celah ketiak Bilal. Jadi bahasa mudahnya Nabi kata sehingga ujian tak ada makan, dan tak ada manusia yang boleh terima satu makanan yang orang kepit celah ketiak untuk dimakan. Terpaksa makan sebab tak ada makanan. Cuma riwayat ni dalam perjalanan sirah saya kurang pasti. Jadi kita kena cek lah masa bila Bilal ni berada dengan Nabi SAW dalam perjalanan hijrah. Cuma semua yang kita dah baca dalam perjalanan hijrah ni ialah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Adakah yang ni peringkat awal-awal Nabi nak berhijrah? Kerana Nabi take time. Nabi kita baca dalam sejarah Nabi nak berhijrah tu Nabi take time. Memang Nabi atur strategi. Laluan dia, perjalanan dia nak mula daripada mana sebagainya. Cuma kita nak cari masa bila Nabi jumpa Nabi. Kalau ikut hadis ni maknanya sebelum hijrah tu ada kesempatan Nabi dengan Bilal, dan waktu Nabi nak hijrah tu Nabi tak nak makan. Dan kita tahu dalam masa Nabi hijrah pun Nabi hanya duduk di Gua Sur. Makanan memang tak ada, bekalan memang tak ada, yang hanya disupply oleh Sayyidatina Asma. Asma ni adalah adik-beradik kepada Aisyah tapi daripada ibu lain. Asma daripada ibu lain. Dan kita tahu waktu tu Asma sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Zubair, anak kepada Abdullah bin Zubair. Jadi nama apa? Itu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung kisah Nabi menyedikitkan dunia ni, iaitu berlaku kisah antara Rasulullah dan juga menantu beliau, menantu baginda, iaitu Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali tidur rumah pak mentua, tak ada makan. Jadi Sayyidina Ali ini dah tak
tak terah duduk lah. Musim sejuk macam ni, makan tak ada dalam rumah. Jadi terpaksa keluar daripada rumah pak mentua, rumah Rasulullah, pergi cari makan. Dengan cara menyusup lah, supaya pak mentua tak tahu kan. Kita pun berlaku kan. Saya pun kalau balik Terengganu, kita biasa belah Penang ni makan merata tempat ada. Tapi bila balik Terengganu ni, tambah kampung perempuan saya tu belah Jeram tu, mana tu, pukul 10 ni gelap kan. Kalau pukul 10 gelap tu, tengok balik turun nak masak Maggi, kita tak ramak rumah pak mentua kita tengah-tengah malam. Rumah kita tak apa, rumah pak mentua. Masak Maggi, dia kata awak tak cukup tadi makan ke-8 ni tak cukup. Nak jawab apa? Dah cermin bilik dia duduk atas tu, bawah tu dapur kan. Pakai tu ram tu dapat kan. Jadi tu macam mana nanti kita baca strategi Sayyidina Ali dia nak keluar cari makan. Wallahu a'lam. Saya kira sampai tu kita berhenti. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah.